Jadi fikir-fikir kena sungguh hari tu. Kena tu terduduk lah kita. Istighfar banyak-banyak, ya Allah, apa Allah nak tunjuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Zul atau lebih dikenali sebagai Ustaz Ambo. Dia ini merupakan pegawai ahli ihwal agama di Hospital Pakar Al-Islam Kampung Baru. Dan menariknya, Ustaz pernah jadi pesakit COVID. Okey. So mungkin boleh kongsi macam mana mula-mula tahu kena COVID tu. Saya imbas balik apa yang saya ingat. Yang tu lah nervousnya, memang dalam hati dok dak. Kali ni aku kena, sebab kebiasaan briefing, kita briefing kan, kita dah cakap dah, kita sebagai frontliner, nak tak nak memang kita terdedah. Walaupun kita SOP ketat sekalipun. Rupa-rupanya saya kena dengan kawan saya. Saya 2 hari bulan tak siap saya. 2 hari bulan tu dapat result. Call pagi, pukul 9 pagi call. Ustaz Zul, takziah dah kena COVID tu. Terkejut lah kita kan. Termenung lah. Duduk sekejap. Masa tu kuarantin dah Syah. Di rumah? Di rumah lah. Sebab masa tu Ana dah ingus dah keluar. Ada dah simptom-simptom yang nak mengiyakan apa yang hati Ana sebut. Jadi fikir-fikir kena sungguh hari tu. Kena tu terduduk lah kita. Istighfar banyak-banyak, ya Allah, apa Allah nak tunjuk. Ini salah faham orang. Bukan kuarantin kat rumah, kat dalam bilik. Hospital sendiri pun cakap ada tandas asing tak untuk kita. Sebab apa, nak jaga betul-betul. Okey, jadi malam tu, malam lepas Ana dah disahkan pesakit COVID itu, ambulans agak lambat Syekh datang. Tapi kita di kawasan Ana punya kawasan rumah ni hotspot, kawasan zon merah. Apabila zon merah, mereka pun minta maaf nak ambil, sebab Ana punya kalau Selangor hospital Sungai Buloh. Okey, jadi duduk situ 2 hari Syekh. 2 hari dalam dia kurang dalam rumah. Bilik. Rupa-rupanya bilik ni masa ini nak cerita lah. Bilik ni apabila kita lama dalam bilik, banyak macam kita boleh fikir. Tapi selain daripada tu ada macam fikir balik kehidupan ke, pasal kehidupan. Itu yang bila bersorangan tu kan. Tapi dalam konteks kita sebenarnya, apabila kita kena COVID Syekh, kita buat pengisian. Biasanya orang sakit ni dia pergi ke mana first? Biasanya dia akan pergi kepada Tuhan. Dia pergi ke Tuhan Syekh. Jadi mentaliti kita kalau sakit ke, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Ana ambil Quran lah. Ketika itu baca Quran, terdetik pada surah Asy-Syu'ara, terdetik pada ayat wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah menyembuhkan. Terus menggigil Syekh. Masa tu Allah tahu berdiri belum ngomong. Apabila sakit adalah tempat yang sesuai untuk kita muhasabahkan diri. Jadi teringat situ, ya Allah, apa Allah nak tunjuk sebenarnya ni. Allah, dah malam tu boleh jadikan cerita betul Allah tunjuk. Simptom yang kedua anak kena macam sesak nafas. Dia bukan sesak nafas ya. Dia macam dada tu rasa ketat sangat. Lepas tu dia cucuk. Dia macam jarum tu cucuk kat daging kita. Jadi sakit lah. Dia macam tak lepas. Kita nak bernafas tu tak lepas. Itu panik lah. 2 hari lepas tu, simptom tu, hari yang ketiga tu, kena hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu Anda masih di rumah lagi kan. Hari ketiga tu hilang jeria rasa dan bahu. Yang tu dah start sedih lagi tu. Sekarang ni COVID ni menghilangkan terus rasa. Minum air Milo, rasa minum air kosong. Makan nasi macam tawar. Milo lah call hospital tu lah. Jadi dia call tu, dia kata nak datang ambil maghrib. Dia kata sesuai lepas isyak lah. Nak solat isyak dulu. Lepas solat isyak semua bagai, Ana packing 2 beg. 2 beg. Dalam beg tu bukan baju, buku Syekh. Buku. Sampai ambulans tu, Ana pesan kepada ambulans jangan bunyi siren. Jangan bunyilah. Takut kejiran dan panik pula, sebab mereka tak tahu. Jadi ambulans sampai depan rumah tu, kita slow-slow lah masuk. Yang ketika itu habis rap dia balut habis ambulans untuk jaga keselamatan. Dalam tu ada 2 orang. Ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Bagi salam kat mereka.
Mereka jawab salam tapi tak salam jawabnya macam tawa lemah sikit. lah. Cakap sikit kat isteri, jauh je. Sembang tu macam tu lah, duduk kat pintu kan, duduk kat parking motor tu. Sembang macam tu. Jangan akhir sebab dalam sebelum dalam bilik ni video call je. Walaupun dalam rumah, WhatsApp dengan video call. Video call je. Nak cerita macam Ana masuk pukul 11 malam. Okey. Masuk ditempatkan di Hospital Sungai Buloh lah. Ward 7C. Ward 7C ni dia ada satu bahagian tu, dia ada 6 katil. Masa tu Ana masuk lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4 orang je penghuni. Jadi 4 orang penghuni, Ana masuk jadi 5. Okey, satu orang Rusia, yang kedua orang Melayu baru balik daripada India, dan yang kedua lagi orang Jordan yang datang sini jadi karkon lah, mungkin karkon kot, dia kata dia keluar 40 hari. Okey. Jadi kami duduk situ lah. Lepas subuh tu boleh jadikan cerita, kami ada alunan azan. Itu subhanallah. Azan pula bersahut-sahut. Dia macam satu masjid ke satu masjid bersahut subuh Syekh. Banyak dekat satu tingkat tu ada banyak bilik, so dengar bilik-bilik lain pun dengar azan semua bagai. Subhanallah. Terkejut masa tu. Terkejut masa ini hospital ke masjid ni? Okey, macam tu sekali cerita kan. Jadi bangun solat berjemaah dengan mereka, dan ada bacaan bayan sikit. Tajuk hari tu pun bersabarlah. Tajuk sabar. Jadi kena lah semua tu. Kena. Tema tu. Tema tu kena. Jadikan cerita hari pertama Ana berkenalan dengan kawan-kawan tu kan. Itu pertama. Dah pagi tu Ana baca ayat Quran kan. Ayat Quran tu Allahu akbar. Kena pula ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kan. Macam tu nak ceritanya. Allahu akbar. Allah sebenarnya nak cerita pada kita beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Nak ceritanya kenapa tiba-tiba ayat ni terkena, sebab nak cerita pada diri kita bahawa Covid ni ini pun sama juga, arahan Tuhan juga, makhluk Allah hantar. Jadi kita kena jaga keluarga kita. Tiba-tiba doktor masuk Syekh. Doktor datang lawat. Jumpa ayat tu doktor pun datang. Masuk. Kenapa ni nangis? Nangis tak tahulah doktor. Baca ayat Quran ni nangis. Dia kata sabarlah, banyak sabar. Jadi cerita sembang dengan dia semua bagai. Dia cerita kat dia kata alhamdulillah, awak punya tubuh ni cepat cover, cepat sihat lah. Isu Covid ni sebenarnya tu yang sebenarnya nak moral tu. Tapi masalah kita sekarang ni, sebab tu di hospital Ana punya kita lancarkan hospital masa ibadah. Kita nak ialah kita tak nampak kesihatan tu fizikal saja, tapi kita nampak kesihatan tu spiritual juga kena jaga juga. Sebab apa? Mereka ni apabila spiritual okey, insya-Allah dia akan terima sakit tu. Jadi semangat tu tinggi. Jadi di situlah kita bagi semangat semoga alhamdulillah. Lepas bersemangat tu dia kata ustaz dah okey ke ustaz di pusat kuarantin tu, dia sembang semua bagai. Boleh jadikan cerita dah keluar, kita pun result pun dah dapat negatif. Dapat negatif boleh keluar, doktor cakap boleh keluar malam tu, isteri datang ambil. Isu apabila sampai kat rumah, ramai di kalangan kita sebenarnya stigma masyarakat pada kita. Itu kita ni dianggap sebagai banduan. Itulah sebenarnya kena jaga balik. Sebab moral kadang-kadang kita nampak macam awal-awal lah kita duduk salahkan orang tabligh, orang salahkan orang tabligh. Last sekali apa orang tabligh bawa? Hikmah yang sangat besar dalam hospital. Di mana-mana dibina culture budaya Islamik sebagai solat dijaga, ada bayan, ada apa baca kitab semua. Kita nak nampak benda ni masyarakat budaya dalam hospital tu perlu dihidupkan dengan Islam kan, kalau orang Islam lah. Jadi boleh jadikan cerita kita balik ke rumah, stigma masyarakat tu tengok kita ni banduan, kita ni masih pesakit Covid. Itu sebenarnya meruntungkan balik perasaan kita lah. Pertama sekali orang nak jumpa kita takut. Jadi gayanya semua bagai nampak itu banduan Covid. Tu yang kita dibagi semangat lagi. Dan kami balik kena kuarantin lagi dalam rumah berapa hari? 14 hari dah. Dia Covid phobia ni terlalu phobia. Apabila takut sangat, dia menyebabkan kita dengar dia ni Covid. Jangan dekat. Padahal ni orang tu dah bekas pesakit Covid dah habis kuarantin dah pun. Maksudnya hidup dia normal lah. Orang nak terima benda tu payah awal-awal. Tapi sekarang ni anda nampak dah okey dah alhamdulillah. Dia kata konteks yang hikmah yang anda tengok dalam Covid ni banyaklah. Pertama sekali, bagaimana hospital ni jadi tempat agama.
Masjid tutup je. Masjid tutup, orang lain tak boleh berjemaah. Betul. Kan? Orang lain tak boleh berjemaah dengan sepenuhnya. Kami boleh berjemaah. Itu yang pertama. Hikmah dia. Yang keduanya kita boleh lihat ialah bagaimana untuk kita isi masa kita. Kita kata masa. Dan yang ketiganya ialah bagaimana kita tengok ukhuwah. Ukhuwah tu sama-sama kita se-covid kita kan. Sahabat se-covid tu. Ukhuwah. Daripada kita tak kenal, tiba-tiba kenal kan. Dan yang keempatnya kita lihatlah bagaimana hidup kita ni kita duk tekan kepada pesakit covid je. Sebenarnya diri kita pun kena jaga juga. Kan? Kita kena jaga diri kita, tahan nafsu kita. Ni kadang-kadang kita pun berjalan sakan juga. Padahal tak salahkan orang. Kan? Itulah, kena jaga semua. Sebab orang bersakit covid ni kadang-kadang bukan dia minta, tiba-tiba dia jaga tu kena. Terkena. Macam Anas lagi kan. Jaga sungguh-sungguh dah. Tak tahu kena pada mana. Bukan kena daripada pesakit. Betul. Bukan kena daripada petugas kesihatan. Tiba-tiba kena. Masa anda diwat, ada pakcik tu umur 70, dah sebulan tak solat. Dia ngana, dia dulu lama dah. Tapi dia dipindahkan wad. Tak maksudnya dipindahkan kata orang nak solat berjemaah, dia cakap anak-anak boleh doa tak kat pakcik? Kami pun cakap, saya lah, saya pun cakap, kenapa pakcik suruh saya berdoa? Afdalnya pakcik berdoa sendirilah. Saya boleh doa je pakcik. Dia kata, nak, pakcik dah sebulan tak solat. Maksudnya mentaliti kita ni, jika tak solat, nak berdoa ni Allah tak makbul. Itu. Dia cakap, pakcik, kenapa pakcik tak solat? Dia cakap apa? Pakcik tak pandai solat ketika sakit. Masyarakat kita ni kan, apabila kena baru kita belajar. Kalau tak kena, kita sukar untuk kita belajar. Melainkan dah pergi mengaji lah. Jadi hajar dia tu menangis dia. Dia solat ketika doa terus. Dia kata Allahu Akbar, subhanallah. Allah tolong pakcik sama ni duk bingung nak tanya orang macam mana nak solat ni. Nak solat orang sakit ni. Terus hari tu dia suka seronok sungguh dah. Sebenarnya satu je ke pesan. Kita masuk hospital, kalau boleh kita jangan sombong. Bina ukhuwah tu. Yang keempat, yang kelima, bagaimana kita dakwah bil hal kan. Kita tunjuk. Dan banyak dalam konteks kita sekarang ni. Hikmah-hikmah covid kan. Orang dah nampak sekarang ni, wow, covid ni Allah bagi sebenarnya nak menguji kita. Hablum minallah, hablum minan nas kan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Itu sebenarnya cantik sebenarnya. Lepas ramai PKP tu, hubungan keluarga tu kita tengok majoriti tengok hubungan keluarga tu rapat. Sebab kita tengoklah kesan dia dalam Ramadan, berapa ramai orang beli stand untuk jadi imam. Hikmahnya bukan kepada orang pesakit covid je. Sebenarnya hikmah ni banyak kalau kita kaji. Kita cari di bumi-bumi sebenarnya banyak. Dia kata cuma kita sekarang ni fikir je. Kita fikir, kita ambil positif, insya-Allah hikmah tu banyak muncul. Mengharapkan covid Allah tarik balik, kan. Kita sekarang pasal pemulihan yes. kalau boleh Allah tarik balik lah. Cukuplah setakat ini. Sebab kasihan juga dengan masyarakat kita kan. Yalah, ada yang main bisnes apa semua. Betul. Mungkin ada yang tak apa, kerja pun dah kena buang kerja apa semua. Betul. Jadi ada yang banyak terkesan lah sebenarnya dengan benda ni. Dan kalau boleh kita doa lah pada Allah. Jangan putus berdoa pada Allah. Doa, sentiasa berdoa. Sebab kita sekarang ni dalam keadaan musibah. Kalau boleh kita nak bersih. Kesian dekat masyarakat kita sekarang ni kan. Saya sendiri sebenarnya Syekh, sangat-sangat berterima kasih kepada petugas kesihatan. Terima kasih banyak-banyak, jasa kalian sangat hebat. Bukan petugas kesihatan je, polis, askar, semualah yang barisan hadapan. Benda ni bukan benda senang nak buat. Kita sembang boleh, tapi nak buat tu perlu komitmen yang besar. Untuk makluman semualah, sekarang ni Ana ada buat buku Traveller Aku Pesakit Covid. Mudah-mudahan apa yang Ana cerita dalam tu bagi iktibar pada kita lah. FB saya Muhammad Zulkifli Azikri. InsyaAllah sekarang ni dalam fasa editing. InsyaAllah kita akan dalam beberapa masa lagi kita akan keluarkan lah. Saya rasa sekadar tu lah untuk perkongsian. Santai-santai je petang ni. Lepas ni kita akan panggil lagi ramai lagi yang boleh berkongsi kisah-kisah kehidupan yang boleh jadi pengajaran buat kita. Jangan lupa subscribe, share dan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.